Selamat sejahtera kepada Data Dilintam. Kami daripada kumpulan 10 Secret Incorporated dari APK Session 1 akan membentangkan kami punya business e-portfolio. Okey, yang pertama adalah jenis produk. Okey, jenis vertikal perniagaan yang kami jalankan adalah di mana kami memasarkan dan juga mempromosikan produk kami di akaun rasmi Instagram dan juga TikTok syarikat Secret Incorporated. Kemudian kami juga menerima tempahan daripada aplikasi WhatsApp, di mana mana-mana pelanggan boleh menghubungi atau mencapai mana-mana ahli kumpulan kami melalui aplikasi WhatsApp untuk membuat tempahan. Okey, setelah tempahan dibuat, kami akan mempik produk tersebut dan kami akan menghantarlah pada pelanggan kami, ataupun pelanggan tersebut boleh pick up sendiri daripada kami, ya, gitu. Kemudian jenis industri. Okey, jenis industri perniagaan kami adalah kami telah memilih industri minuman dan juga makanan, di mana kami telah memasarkan produk berasaskan makanan ringan. Okey, jadi makanan ringan yang kami pilih pula adalah berasaskan popia. Okey, jenis produk kami adalah seperti yang saya nyatakan tadi, kami memasarkan produk yang berasaskan popia. Namun kami telah memberi namakan produk kami sebagai Popero. Okey, jadi Popero yang kami pasarkan adalah terdapat 5 jenis perisa, di mana antara perisa tersebut adalah Nestem, Spicy Cheese, Salted Egg, Cheese dan juga Choco. Okey, seterusnya adalah ahli kumpulan. Di dalam syarikat Secret Incorporated terdiri pada 6 orang ahli. Yang pertama ialah Clarence Wins, iaitu saya sendiri selaku CEO syarikat kami, dan dibantu oleh 5 orang rakan saya yang lain dengan peranan dan fungsi yang berbeza. Okey, selain daripada saya terdapat Annette Annabelle yang berperanan sebagai pegawai eksekutif, kemudian Siti Halisa sebagai pegawai kewangan, Dayang Kamarina sebagai pegawai digital, Muhammad Rizwan sebagai pegawai pengurusan jualan, dan yang terakhir adalah Amir Han yang berfungsi dan juga berperanan sebagai pegawai pemasaran. Seterusnya, saya akan membentangkan teknik-teknik yang telah kami gunakan dalam mempromosikan produk kami. Terdapat 2 teknik yang telah kami gunakan, yaitu tradisional dan saluran digital. Melalui teknik tradisional, kami menggunakan cara pengiklanan mouth to mouth, yaitu dari mulut ke mulut. Dengan cara ini, kami akan bertemu secara terus pelanggan kami dan mempromosikan produk kami. Manakala teknik saluran digital, kami menggunakan 2 cara, yaitu media sosial dan video marketing. Melalui media sosial, kami menggunakan 2 aplikasi, yaitu WhatsApp dan Instagram. Manakala video marketing, kami menggunakan aplikasi YouTube. Bagi objektif syarikat pula, kami menubuhkan syarikat ini dengan harapan dapat memperluaskan produk Popero dengan menawarkan pelbagai perisa dan inti. Setakat ini, syarikat kami telah menawarkan 4 perisa, iaitu Salted Egg, Cheese, Chocolate dan Spicy Cheese. Tetapi disebabkan oleh permintaan orang ramai, kami telah menambahkan 1 lagi perisa terbaru, iaitu Nestum. Di antara kelima-lima perisa ini, Popero perisa Salted Egg merupakan kegemaran orang ramai. Permintaan Salted Egg lebih tinggi berbanding dengan perisa yang lain. Objektif seterusnya syarikat kami ini ialah kami ingin membuat Popero ini dengan menggunakan resepi Popero yang unik dan lazat agar menonjol di pasaran dengan menggunakan bahan-bahan segar dan berkualiti tinggi. Kami menggunakan bahan-bahan makanan yang segar bagi menjaga kualiti produk kami agar sentiasa terjaga. Akhir sekali, syarikat ini ingin membina jenama yang kukuh dan dikenali ramai. Seperti yang diketahui, dunia perniagaan ini penuh dengan persaingan yang tinggi ataupun sengit. Oleh itu, kami memerlukan jenama yang kukuh dan stabil untuk kekal relevan dalam dunia perniagaan ini dengan menawarkan produk kami, iaitu Popero. Bagi jumlah jualan pula, setakat ini jumlah jualan syarikat kami sudah mencecah sebanyak RM880 Malaysia bersamaan 132 paket.
Hal ini mampu dicapai karena usaha kami yang selalu mempromosikan produk kami ini secara atas talian, yaitu di media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan TikTok. Kami berjaya mendapatkan sebanyak 151 orang pengikut di Instagram. Juga boleh dilihat melalui engagement rate kami yang mencapai sebanyak 18% karena kami kerap memposting tentang produk kami bagi memudahkan pelanggan untuk berinteraksi dengan kami. Kami juga turut memposting gambar pelanggan yang telah membeli produk kami ini serta maklum balas daripada mereka. Maklum balas yang kami terima ini kami telah gunakan untuk meyakinkan orang ramai di luar sana untuk turut membeli dan merasakan sendiri kelezatan produk kami, yaitu Popero. Bagi aplikasi TikTok pula, kami berjaya meraih sebanyak 143 orang pengikut dan lebih kerap memposting tentang produk kami. Para pelanggan sangat teruja dengan produk kami dan boleh berinteraksi secara langsung melalui aplikasi TikTok ini dengan memberikan komen, shares, dan like kepada postingan kami. Boleh dilihat secara langsung bahwa engagement rate kami mencapai 12.2% melalui aplikasi TikTok ini. Ini merupakan beberapa maklum balas yang kami terima yang menyatakan produk kami ini sungguh lazat dan sesuai dimakan pada bila-bila masa sahaja. Ada juga pelanggan yang meminta kami untuk mengeluarkan produk kami ini dalam kuantiti yang lebih besar kerana kelezatan Popero ini tidak cukup jika hanya dibeli dalam kuantiti yang sedikit. Hello, saya hari ini jadi customer Secret Ink. Oke, hari ini saya beli Popero cheese dengan juga Popero Nestum. Oke, mari kita rasa apa dia punya rasa yang cheese-nya. Sekejap, kita buka dulu. Tidak lurus, sabar-sabar. Kenapa nih? Sabar. Oke. Tarikan yang pertama. Mana itu? Bukan berarti sudah makan kan? Sedap cheese dia nih. Sorry, enggak berhenti punya. Kita mau rasa yang Nestum lagi. Mari kita rasa Nestum. Ini Popero Nestum. Oke, tarikan yang pertama. Mari ya. Macam rasa Nestum juga. Untuk pendapat saya lebih suka Popero cheese. Kalau kamu mana? Kalau mau tahu yang mana, pikirlah beli. Oke, itu aja. Thank you, bye. Data keuangan syarikat Secret pada bulan Jun 2023, modal yang dikumpulkan adalah sebanyak Rp198 hasil kutipan untuk 6 orang ahli, yaitu Rp33 seorang. Hasil jualan kami ialah bernilai 880. Untuk jualan pertama, kami menjual RM6 seunit. Namun, pada sesi kedua, jualan berlaku peningkatan harga yaitu kepada RM7 seunit. Hal ini disebabkan oleh peningkatan harga bahan mentah sebanyak 16%. Untuk sesi jualan ketiga, kami menetapkan untuk menjual produk dengan harga RM7 karena kos bahan mentah adalah tetap. Kos bahan mentah merupakan kos yang kami keluarkan sepanjang tempo jualan kami, yaitu sebanyak Rp452.19. Untuk aliran tunai, cash balance syarikat kami adalah sebanyak Rp625.81. Untuk operasi aliran tunai yang masuk dalam syarikat kami adalah jumlah jualan, yaitu Rp880. Manakala untuk operasi aliran tunai yang keluar adalah jumlah kos bahan mentah sebanyak Rp452.19. Kami telah mengeluarkan modal sekali sahaja, yaitu sebanyak Rp198. Penyata pendapatan syarikat kami hasil 3 kali jualan. Untung kasar syarikat kami adalah Rp427.81. Untung bersih syarikat kami juga bernilai Rp427.81. Hal ini karena kami tidak mengeluarkan sebarang perbelanjaan terhadap gaji, sewaan, promosi, dan pengangkutan. Setakat 13 Jun 2023,
Jumlah keseluruhan baki syarikat kami adalah Rp625.81. Ianya termasuk modal yang telah kami laburkan, yaitu sebanyak Rp198, dan keuntungan bersih yaitu Rp427.81 yang berjaya dicapai oleh syarikat kami. Berikut merupakan laporan hasil jualan setiap ahli dalam syarikat kami. Yang pertama, Halisa, kedua Amirhan, ketiga Dayang Nur Kamarina, yang keempat Anet Anabel, yang kelima Clarion, yang keenam Rizwan. Oke, seterusnya adalah masalah yang dihadapi oleh saya dan ahli lain dalam menjalankan perniagaan produk yang kami pilih. Yang pertama adalah kurangnya permintaan dari pembeli, yang mana segelintir pembeli tidak berapa minat dengan produk yang kami jual karena mereka mempunyai cita rasa yang berbeza dan menganggap bahwa produk yang kami pilih sudah banyak dipasarkan. Yang kedua adalah permintaan yang tidak dijangka dari pembeli. Terdapat beberapa pembeli yang melakukan permintaan agar produk yang kami jual divariasikan dengan berbagai perisa yang unik. Yang ketiga adalah persaingan yang ketat, yang mana terdapat beberapa penjual yang menjual produk yang sama dengan kami dan pembeli juga lebih memilih jualan yang lebih murah daripada produk yang kami pilih. Hal ini menyebabkan persaingan perniagaan sangat ketat. Yang keempat adalah komunikasi yang lemah, yang mana komunikasi atau perbincangan yang dilakukan antara saya dan ahli lain sangat kurang, menyebabkan kami susah untuk berkumpul dan menjalankan perniagaan secara bersama. Yang kelima adalah harga bahan modal mahal dan sangat susah didapati. Oke, seterusnya adalah penyelesaian masalah bagi masalah yang kami hadapi dalam menjalankan perniagaan produk yang kami pilih. Yang pertama adalah memasarkan produk yang lebih banyak permintaan agar permintaan produk meningkat. Yang kedua adalah mencoba untuk memenuhi permintaan pembeli agar hasil jualan menjadi lebih bertambah dan maju. Yang ketiga adalah memilih produk yang lebih menarik dan unik agar saingan antara penjual menjadi lebih mudah. Yang keempat adalah meningkatkan komunikasi antara ahli agar aktiviti untuk menjalankan perniagaan menjadi lebih kerap. Yang kelima adalah memilih bahan produk jualan yang lebih murah dan mudah didapati. Seterusnya ialah cadangan penambahbaikan untuk perniagaan kami. Expo perniagaan pertama kami menawarkan pemerhatian dan pengajaran yang mendalam sebagai kumpulan yang terlibat dalam usaha kesawanan memasarkan produk kami. Walau bagaimanapun, kami sedar bahawa terdapat ruang untuk penambahbaikan kaedah perniagaan kami. Antara penambahbaikan yang telah kami kenal pasti untuk meningkatkan kejayaan perniagaan kami adalah seperti berikut. Yang pertama, meningkatkan komunikasi. Antara isu yang paling penting adalah komunikasi. Setiap ahli perlu menggalakkan komunikasi kerana ia merupakan salah satu kunci kejayaan perniagaan kami. Isu komunikasi perlu ditangani supaya semua orang boleh kekal bermaklumat dan bermotivasi selaras dengan matlamat dan strategi syarikat dengan mewujudkan saluran komunikasi yang jelas dan mengadakan mesyuarat bersemuka. Seterusnya adalah meluaskan saluran jualan. Walaupun Expo Perniagaan berjaya, kami menyedari keperluan untuk mencuba lebih banyak saluran jualan. Antara yang boleh dilakukan ialah berhubung dengan kafe di dalam UMS dan kios-kios yang ada bagi membantu mengembangkan perniagaan kami. Selain itu, dengan menggunakan media sosial dan platform e-dagang, kami boleh memberikan pelanggan kemudahan untuk memesan produk kami secara atas talian. Yang seterusnya, mencipta strategi pemasaran. Sebagai sebuah syarikat yang membangun, kami perlu menumpukan komitmen dan masa dan sumber sebagai strategi pemasaran untuk meningkatkan usaha jualan kami. Inisiatif lainnya ialah membangunkan kempen promosi yang menarik dan menggunakan teknik persuasif yang sesuai untuk menarik pelanggan. Juga, kami perlu menggunakan blogger makanan tempatan atau pengaruh media sosial untuk membantu memperkenalkan syarikat dan produk yang kami jual. Yang terakhir adalah menggalakkan penyertaan aktif. Setiap ahli kumpulan harus mengambil inisiatif dan memainkan peranan dalam kejayaan syarikat. Kami perlu memastikan bahawa setiap ahli pasukan bermotivasi dan terlibat secara aktif dalam proses jualan dengan mengagihkan tanggungjawab khusus, mewujudkan matlamat yang realistik dan memupuk tanggungjawab accountability.